Saya yakin bahawa kita ada kekuatan kita sendiri. Semiconductor kita ada di Sarawak semiconductor orang What would you call your management style of the state? Saya lebih mempercayai untuk teman-teman ataupun penjawat-penjawat awam menjalankan tugas mereka yang telah diamanahkan kepada mereka tanpa saya mengganggu ataupun mengatur mereka. Kerana saya yakin bahawa mereka kena belajar pertamanya kalau di peringkat awal dan seterusnya mereka harus memberikan sumbangan, memberikan keyakinan bahawa mereka juga mampu melaksanakan tanggungjawab. Adakah kerana Datuk Seri juga pernah menjadi seorang penjawat awam? Itu antara faktornya dan antara yang saya lihat apabila saya pengalaman saya di BPR dulu sebenarnya mengajar saya untuk memberi ruang sedikit. Saya yakin bahawa akan memberikan mereka kebebasan membuat keputusan, memberikan pandangan dan saya yakin bahawa inilah pentadbiran yang mereka harapkan. Apabila di dalam pembangkang dan apabila di dalam kerajaan dengan kerajaan persekutuan, adakah rasa perbezaan mentadbir Negeri Sembilan ni? Ya, dia memang akan ada perbezaan apabila kita tidak bersama dalam kerajaan yang sama. Maksud saya di peringkat negeri dengan persekutuan itu tidak sama. Memang akan ada sedikit halangan bagi kita. Contohnya ketika kita menghadapi COVID-19 yang lepas, apabila kita melihat bahawa banyak halangan untuk kita ke hadapan, tetapi dalam masa sama bagaimana kita membuat hubungan supaya benda itu tidak menjadi halangan untuk pusat memberikan sokongan kepada kita dan bagaimana kita membina hubungan sesama saya bersama menteri-menteri yang lain ataupun ketua-ketua jabatan yang lain di peringkat persekutuan supaya tidak nampak dianaktirikan. Jadi itu yang paling penting dan Alhamdulillah Negeri Sembilan sebagai negeri pertama yang dapat keluar dari masalah COVID. Kita negeri yang pertama yang dapat persentage yang tinggi dalam menerima suntikan COVID-19. Jadi ini antara satu perkara yang amat menarik walaupun kita dalam negeri pembangkang ketika itu. Apakah 3 isu yang paling dekat di hati Datuk Seri yang memang Datuk Seri nak selesaikan sebelum berakhirnya term ni? Kita melihat bahawa perkara yang paling penting adalah meningkatkan taraf hidup rakyat. Ini adalah penting. Isu kemiskinan, menaikkan taraf hidup rakyat, itu antara perkara yang mula-mula menjadi agenda pemikiran kita. Dan kita melihat Negeri Sembilan ini daripada sudut yang cukup berbeza. Kita bukan negeri maju, tetapi kita ke arah negeri yang maju. Kita juga ingin melihat bahawa pelancongan itu merupakan satu agenda yang besar juga yang harus diberikan tumpuan kerana ia meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Mula-mula saya menjadi menteri besar, saya lihat Negeri Sembilan ini banyak kawasan perkampungannya yang menjadi tempat yang terbiar. Tetapi hari ini setelah 5 tahun, saya melihat bahawa perubahan itu amat baik. Di mana ada kawasan-kawasan hari ini, banyak rumah-rumah baru dibina. Kita menghidupkan semula kawasan-kawasan luar bandar, kawasan-kawasan kampung, kawasan pinggir bandar, kawasan-kawasan pelancongan itu memberikan satu impak yang baik. Dan kerana itu juga kita membuat perumahan, perumahan kita panggil rumah harapan, di mana mereka boleh buat rumah di kampung, di mana kerajaan negeri bagi subsidi dan mereka boleh bayar secara bulanan. Kebanyakan orang di Negeri Sembilan bekerja di KL. Ya. Berulang alik. Ya. So, what are your attempts to make sure that they don't have to go out of Negeri Sembilan to find jobs? Ya, ini antara yang kita beri tumpuan tentang pembangunan Negeri Sembilan daripada segi pelaburan. Tahun 2022 merupakan tahun yang cukup membanggakan. Kita capai 8.9, tahun sebelumnya 7.9 bilion
Jadi ini merupakan antara pelaburan-pelaburan yang mendatangkan peluang pekerjaan, dan saya yakin jika ini dapat diteruskan secara konsisten, ini akan memberi peluang kepada anak tempatan untuk balik bekerja di Negeri Sembilan. Apa yang penting juga bagi saya bukan mestinya peluang pekerjaan di sektor pembuatan. Apabila ekonomi nampak baik, mereka juga boleh balik menjalankan perniagaan di negeri mereka sendiri. Apakah investment yang you are very proud of during your term, which you have brought into Negeri Sembilan, and you feel that that has been the most successful investment so far? Pelaburan yang paling besar yang kita nampak adalah Samsung sendiri dalam pembinaan bateri, di mana 6 bilion ringgit itu dilaburkan di Negeri Sembilan di Senawang, dan kilang mereka juga akan beroperasi, insya-Allah dapat buat ada pengeluaran pada Disember ini. Jadi menunjukkan bahawa komitmen mereka tinggi, dan saya yakin bahawa ini merupakan pelaburan yang baik. Banyak lagi yang harus kita banggakan, sehingga kan saya rasakan FNN akan melabur sekitar 2 bilion ringgit di Tampin untuk penternakan, pengeluaran susu segar. Kita harap bahawa Negeri Sembilan ini dalam tempoh yang terdekat ini akan menjadi salah satu penyumbang kepada KDNK negara yang akan signifikan jumlahnya, insya-Allah. The state elections is coming. Ya. Negeri Sembilan dia punya komposisi lebih kurang macam Malaysia. Ya. Okay, 61% Melayu, China 20 lebih, India 15. But the thing is, the Melayu in Negeri Sembilan mostly are literate. How are you going to campaign for the Malays? Because the Malay vote is not with Pakatan. And how are you going to campaign for the Malays to vote you and Barisan Nasional when you were the enemies, the rivals in 2018? Dalam politik itu kita ada keutamaan kita. Keutamaan kita adalah rakyat. Dan keutamaan itu bagaimana? Daripada kita terus hancurkan negara, dan kita lihat bagaimana dalam beberapa tahun sebelum pilihan raya umum diadakan, bagaimana keadaan negara yang sentiasa berubah, kepimpinan yang sentiasa berubah-ubah, dan kita nampak ketidakstabilan ketika itu mengganggu pembangunan negara kita sendiri, dan itu yang sepatutnya rakyat khawatirkan. Tetapi hari ini apabila ada kestabilan, dan saya nampak ada kestabilan yang mampu ditunjukkan dalam tempoh 6 bulan ini, saya yakin bahawa mereka juga nampak bahawa itu penting. Antara faktor saya rasa untuk undi mereka pada kali ini adalah faktor kestabilan, faktor bagaimana mereka akan terus terbela nasib mereka, dan bagaimana keyakinan mereka tentang kerajaan negeri yang ada pada hari ini bersama dengan rakan Barisan Nasional mereka untuk bangunkan negeri terus, dan untuk bagi peluang untuk anak mereka mendapat pekerjaan, kehidupan mereka lebih terjamin, bagaimana dapat mengurangkan kos sara hidup ataupun ialah meningkatkan kehidupan mereka. UMNO dengan PKR mungkin ada persamaan. Ya. Okey, mungkin lebih Melayu, ada polisi-polisi yang lebih kurang orang UMNO dulu masuk PKR. Ya. Okey. Tapi bagaimana dengan kawan sekutu DAP yang memang masih mendapat tentangan daripada UMNO? Ya. Macam mana ni? Ya, itulah saya cakap tadi bahawa persepsi yang telah dibuat itu sebenarnya bukan mudah untuk dilupakan. Dan itu saya kata tadi bahawa mereka yang duduk dalam wadah untuk melihat bahawa apa keutamaan kita. Keutamaan kita ingin melihat negara maju, ingin melihat anak-anak kita berjaya, kita tidak nak tertinggal daripada rakan-rakan jiran kita. Ini merupakan satu faktor yang harus ada dalam pemikiran. Memang kita tak boleh bersama, ada kata sukar untuk duduk dengan DAP. Saya sendiri pernah lalui perkara ini tahun 98. Apabila mula-mula saya keluar, saya terpaksa bersama dengan DAP tahun 98, selepas itu berjuang bersama. Tetapi sebenarnya apabila yang penting kita kena mengenal.
Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Kita kena lihat. Saya pernah bersama dengan MCA, saya bersama dengan Gerakan, dan saya pernah bersama dengan DAP. Dan bagi saya, mereka ada hak mereka untuk memperjuangkan suku kaum mereka. Siapa pun memang akan ada rasa dalam hati mereka keutamaan mereka. Tapi mungkin cara mereka, adab mereka itu kurang sedikit, tetapi lama kelamaan saya melihat bahawa mereka telah memahami. You have a very strong DAP in Seremban. Negeri Sembilan has got quite a very strong percentage of Chinese. How are you going to convince the grassroots to support, because your machinery, you are going to depend on your machinery. How are you going to convince them, like UMNO, when they said support DAP, tentangan hebat. So PKR ni macam mana? Bagi kami PKR tak ada masalah lah, sebab kita dah PH lama. Tapi dalam UMNO bersama dengan DAP, saya melihat Negeri Sembilan, saya tak nampak negeri lain. Hubungan masyarakat di bawah itu nampaknya baik. Walaupun dia UMNO masih lagi ke pasar beli barang masyarakat Cina. Dan begitu juga kadang-kadang bulan Ramadan lepas kita lihat peniaga-peniaga kecil yang datang awal ke gerai-gerai bazar Ramadan itu adalah masyarakat Cina dan India. Mereka beli awal sebelum orang Melayu beli. Orang Melayu saya biasa beli dalam pukul 5, pukul 6. Oh, dia datang pukul 4, dia dah sampai dah, dia beli daripada awal. Dan hubungan di kampung, di bandar, nampaknya tak ada isu sensitif yang keterlaluan di Negeri Sembilan ini. Dan saya nampak bahawa hubungan baik kekeluargaan itu nampak di antara kaum itu. Kalau diberi peluang nak menjadi MB sekali lagi? Kalau saya diberi peluang, itulah harapan saya supaya kita boleh sambung. Kalau tak ada saya pun orang mungkin lain boleh sambung. Tetapi kalau diberi peluang lagi, saya akan sambung. Dan apa yang penting bagi saya tadi, saya katakan peringkat awal tadi, ingin melihat bahawa Negeri Sembilan itu dapat dibangunkan keseluruhannya. Hari di mana kita nak perkenalkan usahawan kita